Sokonglah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Aku tak bisa luluhkan hatimu dan aku tak bisa menutup cintamu. Nizam Jamil dijulang untuk membawa Selangor ke pentas akhir Piala FA buat kali yang ke-9. Bloody hell. Football, bloody hell. Aku tak pernah terfikir macam ni. Kami kira, tanya Agus, tanya. Selamat forever. Tanya forever. Itulah dia Nizam Jamil, antara manusia yang paling real pernah aku jumpa, sebab aku berkesempatan untuk bekerjasama dengan dia sebagai seorang pandit. Aku sebagai host dulu ketika dia menjadi salah satu pandit dalam Liga Malaysia, mungkin 5, 6, 8 tahun yang lalu lah kan. Nizam Jamil kalau dilihat dalam 3 jurulatih yang terakhir perbandingan dengan Datuk Lim Tiong Kim, and of course Allah, aku dah lupa dah nama dia. Sekejap. Tan Cheng Ho. Tak, yang sebelah dia, Michael Fightenbeiner. Yes, tengok punyalah panjang, susah nak sebut nama dia. 20 perlawanan, 8 seri, 7 kalah, 8 kemenangan. Dan Nizam Jamil, rekod dia sebenarnya 2.10 adalah purata mata, cuma 0.4 je belakang dengan Tan Cheng Ho yang main lebih banyak game, 44 game. Dan kalau diikutkan rekod Nizam Jamil, tempat kedua dalam liga, jauh meninggalkan tempat ketiga. Jangan lupa juga tempat pertama dalam saingan ACL 2 kumpulan H dan juga finalis Piala FA. Tapi persoalannya adalah kenapa Selangor ada 5 jurulatih dalam 6 tahun, tak silap aku, ataupun 6 season. Kenapa? Itu persoalan. Kenapa letak jawatan? Sebab ramai yang memikirkan ini bukan peletakan jawatan yang dilakukan secara rela. Okey. Dia seolah-olah macam ada yang kata macam dipaksa. Aku dengar macam dah beberapa kali juga dia tender resolution. Dia memang ni. nak tender, ya. Dia dah beberapa kali nak letak jawatan. Tapi di-block. Tapi di-block. Okey. Itu banyak orang kata persoalan. Kita straight to the point lah. Apa Ah. yang kita tahu. Kita dah tahu pasal perbualan telefon yang tular dekat media sosial. Allah. Kita straight to the point lah. Dia sendiri kata dia bengang dengan pengurusan. Okey. Kita tahu pengurusan ni dah pernah masuk campur dengan pemilihan pemain. Dah pernah masuk campur dengan even. Bila cakap pemilihan pemain tu dalam konteks siapa yang patut beraksi di atas padang, siapa yang patut dibawa masuk. Arwah ataupun mendiang B. Satyanathan pernah mengatakan tentang pemain K. Prabhakaran dulu yang dia tak nak mainkan sebab racism dan sebagainya. Dia minta untuk player baru tu tak jadi datang, pergi ke Felda dan sebagainya, tak ditunaikan. Last ada player yang di kalangan grup players dia sendiri yang dah tahu dia nak kena pecat, sedangkan dia baru tahu dia nak kena pecat. Macam mana berita tu boleh sampai kat player tu dan player tu pun hilang motivasi untuk main untuk dia. So benda ni kau faham tak, campur tangan pengurusan tu. Dan pada waktu yang sama, Nizam Jamil sendiri tak pilih Abdi Hassan dengan si Syahrul Kalam. Walaupun dia kenal dan mungkin kawan baik. Dan ada beberapa player juga yang aku tak merasakan pilihan dia. Sebab Yang dalam gameplay- squad sekarang. Yang dalam squad sekarang. Sebab apa tau? Nizam Jamil ada satu game plan. Tapi ada beberapa player nampak macam tak suit langsung. Okey, faham. Itu yang apa yang Tapi mereka nampak masih lah. kekal dalam squad tu Tak, lah. kau fikir logik Nak buat macam mana takkan nak buang. Elif Amira, kau fikir logik Why would you as a coach, dalam kau nak persiapkan pasukan kau nak pergi Kedah ni, bertandang ke Kedah, kau nombor 1 dalam ACL 2. Kau menang dengan John Book. Yes, kau kalah dengan JDT 2 kali. Fine, tolak tepi lah. Bukan semua orang kalah dengan JDT. Okey. Bukan benda baru kan. Mana-mana manager Selangor PDRM je tak kalah dengan JDT. Betul. Datuk Tan Cheng Ho pun mengalami nasib yang sama. So, tak semestinya kau tak boleh mengubah season Selangor ni ataupun mengejar Piala Malaysia dan sebagainya. Banyak lagi option, even ACL 2 boleh So dikata. fans pun dalam posisi yang mana diorang nak persoalkan Nizam Jamil meninggalkan kelab ni pun dari segi aspek apa? Dari segi timeline, point of the season, like
logik atau tak, is this the best time for you to like nak masukkan balik kelab tu dalam transisi baru untuk nak adapt balik dengan the new system, siapa-siapa, and then bila nak persoalkan siapa nama baru yang dibawa masuk, sure orang akan cakap okay lah nama-nama luar, whatever. Tapi persoalan yang akan fans persoalkan, and benda ni kita persoalkan setiap kali benda ni berlaku dengan Selangor, which is siapa yang akan say yes to this position, knowing that ada pertukaran sebanyak 5 jurulatih dalam 6 musim. Itu menunjukkan berapa tak sustainable-nya awak nak establish any kind of coaching system dengan pasukan ni, knowing that you're easily disposable just like that. Kita pernah nampak benda ni kat Eropah mana, di mana bila pengurusan dah start try jadi football manager macam dekat Chelsea sebelum ni, biasanya ia tidak akan membawa resipi yang terbaik lah di atas padang. Betul lah. Dan itu yang kita nampak. Okay, fine. Walaupun Selangor secara amnya dalam 2-3 season yang terakhir adalah pasukan kedua terbaik di Liga Malaysia. Antara lah. Okay. Tapi hakikatnya untuk long term tak membantu kan? Ya, pada aku, berapa lama kau nak nampak reshuffle kalah 2 kali dengan JDT, duduk nombor 2 atau nombor 3 dan repeat same proses yang sama itu setiap tahun, dan bukannya kau stick kepada seorang, dan walaupun permulaan nampak macam yes kau menang beberapa game tapi gameplay not the best. Mungkin itu apa yang fan duk cakap pasal Nizam Jamil. Itu antara benda, tapi tak bermaksud Nizam Jamil out lah. Bukan. Belum lagi pun. Sebab dah start nak nampak dalam beberapa game sebelum Nizam Jamil pergi, players dah nampak gel dan dah nampak orang kata ada keserasian tu di antara diorang dan juga Nizam Jamilnya gameplay. Betul. So, dan lepas tu pula, lepas Nizam Jamil keluar, ada beberapa benda lagi pula yang orang kata bongkar sikit-sikit pasal Ronnie, pasal Alex, like kenapa diorang tak dalam squad, diorang dah tak injured. So dah macam-macam question mark, berapa banyak sangat tanda soal. Ada desas-desus mengatakan sampai pemilihan pemain atas padang pun dia dipengaruhi orang oleh pihak ketiga. Itu bukan daripada zaman Nizam je lah kan. Kita tengok komen. So nak pergi ke mana, satu soalan yang mana kita tak tahu. Sebab ada fans yang aku sempat tanya dekat IG untuk bagi komen kenapa Nizam Jamil letak jawatan daripada pandangan mereka lah. Fazli Haziz ni bekas staff Astro Arena, juga pernah menjadi salah satu sebahagian daripada KL City Football Club. Dia kata management kurang support dia. Management sentiment macam fans, ambil import tak refer coach. Izzat Fadli katanya honestly Selangor too big for him to handle. See, ada juga golongan yang happy dengan decision Nizam Jamil letak jawatan. BDR Liman katanya sebagai fans neutral mungkin ada tekanan dari pihak management dari segi result. Wait a minute, kalau pasal segi result apa? Lawan JDT? Mungkin aggregate 9-1 kalah dengan JDT dalam 2 perlawanan tu terlalu susah untuk dia sendiri telan, mungkin kita tak tahu. Tapi bila kita dengar perbualan telefon tu yang tular dekat media sosial tu, agak jelas bukan itulah isu dia. Okay. Isu dia memang dengan terang cakap dia bengang dengan pihak pengurusan kan. Dan ini yang bila dia dah kata macam tu, agak jelas lah memang ada masalah pengurusan. Pada aku, kalau nak cakap pasal Selangor terlalu besar untuk di-handle, tengok game lawan John Book, betapa beraninya letakkan orang seorang budak bernama Harith Haikal sebelah aku captain. Itu tak bermaksud kau besar ke? Bukan itu je. Dia deliver bro. Dia deliver. Dia score goal. Adakah itu tidak bermaksud kau manager yang ada bola yang besar? Yes. Betul, aku setuju. Ya. Kerana cuma mental blocknya apabila macam kita cerita dalam episod-episod sebelum ni, mental block Selangor ni bila lawan JDT je. Bila lawan mana-mana tim lain, yalah of course ada result yang hamba lawan PDRM apa semua tim-tim Tapi lain. corak permainan tu jelas. Players nampak jelas tahu apa yang mereka kena buat atas padang, and transisi daripada first half ke second half tu jelas. Tapi bila lawan JDT je, it's a bit obvious bila second half tu semua macam tak tahu nak buat apa. So aku merasakan aku merasakan ada satu soalan lah aku pada korang dua kan. Siapa calon terbaik kalau tak ambil coach luar? Siapa calon terbaik dalam negara dan kenapa nama dia Nafuzi Zain? Kenapa nama dia Nafuzi Zain? Macam mana siapa kau tahu? Dan kenapa nama dia Nafuzi Zain? Aku dengar nama Peter Sigurd pun ada dipetik. Okay. So aku tak pasti apa pendekatan Selangor sekarang ni. Sebab selalunya bila keputusan terburu-buru macam ni, seolah-olah macam dah ada plan. Persoalan yang kedua yang follow up untuk soalan awak tu pula. Nama tu nak ke cakap ya kepada Selangor? Tak tahu sebab kontrak ni maybe dah nak habis pun. No, bukan masuk pasal kontrak habis or whatever. I'm saying like circumstances. Awak nak masukkan diri awak dalam posisi tu. Seberapa lama awak akan tahan? Lagi sustainable kalau awak dekat kelab lain. Apa janji yang Nafuzi Zain boleh bawa Selangor seperti mana Nizam Jamil bawa Selangor? Or lebih produktif. Nafuzi akan like, kenapa dia nak ada point ni dalam career dia untuk pergi ke Selangor? Knowing that dia akan lebih produktif dengan kelab lain.
Dari banyak persoalan lah. Jadi lagi banyak persoalan pula. Itu yang ramai katakan benda ni akan jadi macam satu cycle. Sebab ialah bila kita dah sebut 5 jurulatih dalam masa 6 tahun, itu dah sedikit sebanyak memberikan gambaran macam mana nak ada momentum, macam mana nak ada pembinaan semula, macam mana nak ada struktur kalau tak ada seorang pun jurulatih yang duduk situ lebih daripada setahun setengah ataupun 2 tahun kan. So itu mungkin isu yang paling sukar yang dialami oleh Selangor pada ketika ini, yang kita tahu ada sejarah tempur campur tangan. Mendiang B. Saitan pun pernah mengatakan tentang benda ni. Just berharap tak ada lagi dah lepas ni, tapi itulah, that's a big ask.